Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas dan tentunya lah kita memilih satu topik yang menjadi perhatian, yang menjadi perbincangan yang mendapat komen daripada masyarakat dan juga rakyat Malaysia ketika ini. Dan ini ekoran daripada pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di sebelah pagi tadi, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang telah pun mengumumkan barisan kabinet beliau. Dan sudah pastilah seperti yang saya katakan, ianya mendapat pelbagai reaksi, pelbagai pandangan daripada masyarakat di Malaysia. Tak kiralah sama ada mereka ahli politik, rakyat biasa dan sebagainya. Ini topik yang kita pilih dalam ruang bicara bahas. Inilah Kabinet Keluarga Malaysia. Dan kita ada 4 tetamu yang saya kira cukup hebat sebenarnya untuk memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan kita akan hubungi mereka melalui seperti biasalah kemudahan StreamYard. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih terlebih dahulu kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman yang merupakan profesor khas di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Kartini Abu Talib Alias Khalid yang merupakan Timpalan Pengarah di Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kemudiannya kita juga ada 2 anak muda sebenarnya yang cukup hebat, iaitu yang berhormat Howard Lee Chuan Ho yang merupakan alun Pasir Pinji dan beliau juga merupakan Ketua Tepsi Kebangsaan ataupun sayap Pemuda Sosialis DAP. Dan tentunya kita ada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Encik Bastian On yang merupakan Exco Pemuda UMNO Malaysia dan beliau juga merupakan Ketua Pemuda UMNO Segamat. Hebat-hebat belaka sebenarnya tetamu-tetamu kita ini. Baik, mungkin menarik sebenarnya kalau saya dapatkan dulu pandangan daripada yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Ismail Sualman. Ramai yang bertanya sebenarnya Datuk, apa yang dimaksudkan dengan istilah Kabinet Keluarga Malaysia itu sebenarnya? Okey, Assalamualaikum kepada Cik Sakawin dan juga ahli panel lain. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini adalah masa untuk kita melihat tentang keluarga Malaysia yang wujudnya kepelbagaian dari segi entiti kaum dan juga wujudnya di situ beberapa aspek tertentu dari segi komposisi dan juga dari segi peringkat umur yang akan menerajui Malaysia untuk fasa yang ketiga setelah wujud kemelut politik yang nampaknya berubah. Dan saya rasa dalam tempoh seminggu pada hari Jumaat lepas yang Amat Berhormat Perdana Menteri diangkat sebagai Menteri dan pada hari ini ialah pada Jumaat juga dilantik pula barisan kabinet. Walaupun orang cakap ramai berbagai-bagai bentuk adalah mungkin nampaknya kabinet tidak berubah dan sebagainya, tapi bagi saya melihatnya sebagai satu pendekatan reset ataupun restructuring kepada pendekatan baru. Walaupun mungkin nampak nama-nama yang masih lagi ada di situ, tetapi mungkin kedudukan itu sama ada dikekalkan ataupun diubah kepada menti-menti lain. Tetapi ada jugalah muka-muka baru yang berpengalaman, yang diyakini boleh memerintah dan juga bersama-sama menangani COVID-19 ini, ditarik balik dan diberikan tempat-tempat tertentu. Jadi di situ saya rasa kombinasi dalam kabinet ini boleh diterima dan kita yakin bahawa apa yang dipilih dan juga disetujui oleh Duli Baginda Agung ini adalah untuk melihat dan juga memastikan bahawa matlamat wujudnya keluarga dalam kabinet ini adalah untuk COVID semata-mata. Saya nampak itu satu keadaan yang patutnya dipahami oleh semua pihak. Iaitu tujuan utama adalah untuk memastikan kita dapat memerangi, kalau boleh menghapuskan terus COVID-19 ini daripada nyah muka bumi di Malaysia ini. Jadi sebabnya diletakkan penentuan semula dan kalau itu dah menjadi matlamat dia, saya rasa semua pihak patutnya menerima. Walau apapun sebenarnya keadaan, balik-balik muka itu juga sebab dalam kabinet yang ada, dalam parlimen komposisi dalam parti berkenaan itu hanya muka-muka itu juga akan nampaknya macam recycling baliklah. Tetapi apapun, saya tetap yakin dan percaya bahawa mereka ini adalah orang yang terpilih dan juga disaring sebegitu cara untuk memastikan mereka ni perlu betul-betul bersungguh-sungguh committed untuk dalam 100 hari mesti dapat menunjukkan prestasi yang terbaik. Itu adalah komitmen yang perlu kita lihat dan saya rasa saya menyokong barisan yang ada ini.
Okey, itu sokongan daripada Datuk Profesor Dr. Ismail. Barangkali adil kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada Yang Berhormat Howard ini mewakili pembangkang, mewakili DAP kerana mereka mungkin ada pandangan yang tersendiri. Okey, Howard, 31 menteri, 38 timbalan menteri yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di sebelah pagi tadi. Reaksi daripada DAP sendiri, daripada saudara Howard sendiri berkaitan dengan pelantikan ataupun line up kabinet baru ini. Terima kasih Saudara Syikawi atas jemputan para panelis, kepada para penonton. Salam sejahtera. Terutamanya perlu kita iktiraf dan juga menyatakan bahawasanya kuasa ada yang termaktub dalam perlembagaan kepada pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru untuk melantik sesebuah kabinet semacam mana dinampak atau dianggap sesuai untuk kepimpinan beliau. Sekiranya diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Yang di-Pertuan Agong. Jadi itu satu, itu kita tidak memang tidak dipertikaikan atau diragu-ragukan. Cuma sekiranya kita tengoklah, saya pun belum teliti lah secara terperinci dan mendalam. Cuba kita nampak ada 5 lantikan baru, antaranya adalah seorang senator, dia ahli parlimen dulu tapi kalah dalam pilihan raya yang lepas ni. Dan yang dilantik baru ni pun bukanlah muka-muka baru sangat, selain daripada Datuk Seri Peja, bekas mantan Menteri Pesisir saya, yang pernah menjadi Exco Kerajaan Negeri di bawah pimpinan beliau. Jadi antara 5 ni adalah yang baru. Yang tukar portfolio adalah 9 orang lagi. Yang 17 dalam kabinet adalah ada yang kata kita semula, tapi saya tak nak sebut kita semula. Saya cakap dia kekal jawatan dia. Jadi dari pandangan mencari inspirasi untuk kita terus beraspirasi, memang agak kecewa lah bahawasanya orang yang sama, stok yang sama, untuk kita expect atau mengharapkan sesuatu perbezaan itu memang tak begitu berketampakan lah. Namun demikian, hak ada kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kita perlu beri masa untuk mereka yang telah dilantik untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab sebelum kita menghakimi sama ada dari secara positif atau negatif. Itu reaksi awal saya lah. Okey, terima kasih. Profesor Dr. Kartini, ini menarik seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Howard sebentar tadi. Dan pandangan di luar sana ada yang merasa skeptikal juga sebenarnya. Kerana ada je kombinasi di antara, kita guna istilah orang lama dan orang baru. Dan kadang-kadang mereka melihat ini sebagai kita semula seperti apa yang YB Howard sebut, dan ramai juga yang menyebut isu itu. Tetapi apakah secara peribadi Dr. Kartini merasakan bahawa ini satu kabinet yang sebenarnya berhasrat untuk memenuhi aspirasi bukan sahaja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetapi aspirasi rakyat keseluruhannya? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya. Benar, kita telah mendengar beberapa komen daripada luar sana yang mengatakan ianya kabinet kita semula. Tapi saya nak cadangkan istilah yang lebih baik. Bukan kita semula tapi continuity cabinet. Kabinet yang berterusan. Continuity. Dan kita pun tahu kalau kita lihat fact adalah fact yang sama. Iaitu fact daripada Perikatan Nasional, dan kita tahu bahawa 3 perkara penting yang diutarakan oleh Perdana Menteri ketika ucapan memaklumkan barisan kabinet ialah pemilihan ahli kabinet ini berdasarkan 3 perkara, iaitu sifat peka dan prihatin yang pertama, yang kedua bertanggungjawab dan amanah, dan yang ketiga ialah bagaimana mereka diyakini boleh mengembalikan keyakinan rakyat. Dan kalau kita lihat daripada 3 aspek ini, 3 elemen ini, walaupun kabinet ini adalah kabinet kelangsungan, continuity, pada saya ini adalah tepat dalam keadaan kita melihat
tampuk pimpinan itu lebih daripada 5 tahun. Mungkin kurang daripada 2 tahun. Jadi kalaulah berlaku penstrukturan semula, ini bermakna kita melihat menteri-menteri baru, dan menteri-menteri baru ini akan terpaksa dilatih untuk mengetahui aturan, prosedur, keperluan JP teknikal, bagaimana melihat perkara-perkara perancangan yang telah pun digalurkan 2 tahun sebelumnya, apa yang jadi banyak perkara, kompleksiti dalam mengurus ini yang saya kira perlu tak ramai yang di luar sana faham. Jadi tugas kita untuk memaklumkan kalau persoalan mula berlaku, banyak kerja yang perlu diurus, dan tindakan Perdana Menteri mengekalkan kebanyakannya yang sedia ada, seperti Azhar Ali, Syamuddin Husin, Tengku Zafrul, Datuk Ali Masadik, Nuraini Ahmad, Nancy Shukri, sesuai dengan keadaan kabinet yang saya kira untuk mengelak berdepan dengan kekakuan. Walaupun ramai yang melihat bahawa ini nampak sama, tapi sebenarnya ada beberapa perubahan, reshuffling here and there, dan adanya pemasukan orang lama. Namun begitu, kalau kita lihat istilah kepada keluarga Malaysia, kabinet ini telah pun mencerminkan beberapa elemen seperti aspek gender, aspek inklusivitas Sabah dan Sarawak. Ada juga wakil daripada parti-parti dalam pilihan agihan yang saya kira kalau Pakatan Harapan Rakyat juga agihan itu adalah sama untuk diberi ruang dan peluang kepada parti-parti yang berada dalam gabungan yang menyokong. Dan lebih baik kalau kita lihat keluarga Malaysia ini, kita melihat bandingkan dengan Datuk Mahmud. Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah digantikan dengan Arthur Joseph Brooke. Menteri Pelatungan Nancy Shukri dengan Santara Kumar. Jadi di sini kita akan ada kepelbagaian dalam kabinet Malaysia sesuai dengan cerminan identiti Malaysia yang pelbagai. Okey, menarik apa yang Dr. Kartini sebut. Maafkan saya terpaksa. Saya juga dah dapat pandangan daripada anak muda kita iaitu Bastian On. Kalau kita lihat Bastian, apakah pemuda UMNO sendiri merasa gembira dengan barisan kabinet yang baru ini, ataupun apakah Bastian merasakan bahawa ianya seolah-olah anak-anak muda yang berbakat besar sebenarnya tidak diberi ruang dan juga peluang yang lebih terbuka sebenarnya untuk berada dalam barisan kabinet yang baru ini. Pandangan Bastian? Terima kasih Syakawi dan bernama dan panel-panel sekalian. Sudah tentu lantikan kabinet baru ini merupakan satu lantikan kabinet yang perlu disokong oleh pemuda UMNO Malaysia secara khusus. Tetapi banyak juga pandangan yang kita terima seolah-olah ianya, ada yang mengatakan ianya bad taste, ada yang mengatakan ianya cabinet recycle, dan ada yang mengatakan the general feeling, ada yang mengatakan ianya less appealing. Tetapi apakah pilihan yang ada buat masa ini untuk Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, kerana ahli-ahli parlimen yang ada itu jumlahnya sebegitu, iaitu 114, dan untuk memilih kabinet kamu tidak boleh mengenepikan soal pertimbangan politik yang perlu diadakan. Kalau kita lihat kerajaan PH, longgar dan runtuh kerana tiadanya kesepakatan dan juga daripada kepimpinan atasan warlord dan mereka di dalam PH, dan juga pertembungan karakter sekali lagi di dalam kerajaan PN, menyebabkan kabinet terpaksa, Perdana Menteri terpaksa turun dan kabinet baru terpaksa ditubuhkan. Dan seperti saya katakan tadi, ini bukan soal pilihan, tetapi ia soal bagaimana kita menggambling tenaga dengan pilihan ahli parlimen yang sedikit ini. Dan Datuk Ismail Sabri terpaksa memikirkan bagaimanakah beliau memastikan bahawa kabinet ini dapat dikumpul rapat dan dipercayai untuk meneruskan sehingga pilihan raya yang akan datang. Pilihan ada banyak. Jadi mereka terpaksa meneruskan dengan pilihan yang ada. Sekiranya ada menyatakan bahawa ada muka-muka lama yang tidak sesuai. Tetapi itulah ahli parlimen yang diangkat oleh rakyat, dan pilihan itulah yang terpaksa digunakan, dan sebab itu timbulnya persoalan tentang recycle.
Baik, saya nak dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Ismail dalam isu ini. Ini pun sesuatu yang penting sebenarnya, Datuk Dr. Ismail. Apakah kita dalam kabinet yang baru ini masih memerlukan khidmat orang-orang lama seperti Datuk Seri Syahidan Kasim, Datuk Seri Mahathir Khalid dan juga Tan Sri Noh Omar? Saya rasa mereka tu ada pengalaman tersendiri. Okey, mereka telah pun melalui proses dan juga asakan dalam pelbagai bentuk dan mereka pernah meneroji menteri sebelum ini. Jadi apa salahnya kalau mereka itu diajak sama untuk mengendalikan beberapa perkara dalam kabinet ini, dan cuma harapan saya siapa pun sebenarnya dilantik, sebenarnya mereka ini dilantik kereta-kereta itu bukan kerana portfolio itu saja, tapi sepatutnya sama-samalah apa pun nama menteri, mereka patutnya bersama-sama untuk membuat satu barisan dan juga sekretariat khas di kementerian masing-masing untuk COVID. Itu yang paling penting bagi saya sebenarnya. Sebab apa? Contohnya katakan Tan Sri Noh Omar masuk kembali sebagai Menteri Kesawanan. Apa patut dilakukan untuk membantu usahawan yang terjejas kerana COVID? Banyak usahawan yang gulung tikar dan sebagainya. Jadi patutnya sumbangan-sumbangan seperti itu yang patut dipikir dan bincangkan, ya. Dan juga begitu juga yang lain-lain mempunyai kekuatan dan strength tersendiri. Ya, mungkin ada isu-isu tertentu, tetapi kita tepikan buat masa ini sebab dalam menentukan hala tuju baru yang ingin dijatuhkan sebagai keluarga Malaysia ini, kita perlu menepikan sementara persoalan politik. Kita kalau boleh nak supaya utama dan fokuskan kepada matlamat kita untuk COVID-19. Dan kalau kita asyik kata orang polemik seperti ini, tidak ada genjatan politik, saya tak nampak ada sinar baru kalau kabinet mana pun dibentuk kalau masih lagi berpolitiking. Dan itu yang paling penting. Itu sebabnya kita menyeru kepada siapa pun menteri, saya tak kisahlah siapa menteri pun, kita hendak rakyat di luar sana dah lama mengharapkan supaya ada pemulihan dari segi pandemik ini, satu. Yang kedua, pemulihan ekonomi dia. Yang ketiga, pemulihan dari segi aspek-aspek risiko-risiko yang tertentu. Termasuklah persekolahan, pendidikan dan banyak lagi. Jadi saya fikir bahawa gabungan lama dan baru itu adalah satu komposisi yang bagus. Dalam kepimpinan, kita tidak boleh mengharapkan pada mungkin anak muda saja. Mungkin perlu ada blending dan sinergi di antara kedua-duanya. Dan konvergen kedua ini menghasilkan satu yang baik dalam mana-mana kepimpinan. Ya, mungkin negara lain contohnya saya nampak ada Finland dibarisi oleh anak muda, betul. Tetapi mereka perlu memahami budaya, ya. Budaya di Malaysia ini agak unik dan juga tak sama dengan Barat. Dan apabila kita lihat itu, kita perlu menghormati perbezaan, tetapi tidak berarti perbezaan itu tidak boleh kita lakukan untuk bersama-sama kata orang menghadapi risiko seperti ini. Dan itu sebabnya bagi saya masa ini adalah masa untuk tempoh berbaki sebelum betul-betul ada pilihan raya akan datang. Kita hendak supaya mereka yang dilantik ini bersungguh-sungguh memberikan komitmen untuk menangani masalah yang kita bincangkan ini, dan dalam masa yang sama juga rakyat juga bersama-sama menyokong dan memberi kerjasama supaya mematuhi SOP, tidak langgar apa-apa. Dan saya terus terang cakap kat sini, kita tidak perlu nak kata orang mengikut kata orang kisah lama. Kisah lama was gone, dah berlalu. Kita tak mahu ada kluster-kluster mahligai, kluster-kluster yang menyebabkan orang tidak hormat kepada menteri. Kita nak supaya menteri yang dilantik ini betul-betul orang yang dihormati, boleh ada daya kepimpinan dan bawa perubahan. Ini yang dikehendaki sebab rakyat dah haus dengan perkara-perkara yang terbaik untuk rakyat. Jadi sebabnya bagi saya juga mengharap dan rakyat di luar sana mengharap supaya selain daripada mempertulkan persoalan pandemik COVID ini, persoalan ekonomi adalah paling penting. Kerana melalui ekonomi lah kita tak mahu negara ini jadi masalah muflis dan sebagainya, dan kita masih boleh sustain, boleh berterusan untuk menangani pandemik dalam masa juga meningkatkan ekonomi kita.
Baik, saya nak dapatkan pandangan juga daripada Yang Berhormat Howard Lee. Barangkali Howard, daripada apa yang disebut oleh Bastion On sebentar tadi, antara sebab kenapa PH tumbang, runtuh adalah kerana pemilihan barisan kabinet itu tidak bersesuaian dengan kehendak semasa ketika itu, barangkali saya tak tahu. Tetapi apakah YB Howard setuju dengan apa yang disebut oleh Bastion? Saya rasa pilihan PH waktu kami jadi kerajaan itu dah cerita lama dah. Dah tukar Perdana Menteri 2 kali sejak tu. Jadi saya rasa perkara itu tak berapa penting untuk kita moving on. Tetapi sekilas mata lah. Mungkin pada ketika tu ada sedikit pertempuran kuasa di peringkat atas yang saya tidak terlibat. Saya waktu itu adalah merupakan exco kerajaan negeri, bukan di peringkat kabinet kebangsaan. Jadi saya tak tahulah. Cuma apa yang kita nampak sekarang adalah runtuhnya Kerajaan Perikatan Nasional kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin pun juga adalah hasil daripada pertempuran dalaman antara mereka di atas-atas sana. Jadi lebih baik untuk kita rujuk kepada kerajaan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya kita nak rujuk kepada tumpahnya, lebuhnya, runtuhnya kerajaan akibat daripada tak sesuai ke apa juga. Dan kita nampak tadi Prof ada sebut tentang continuity atau kesinambungan. Bila kita nak bicara tentang continuity dengan begitu kurangnya muka baru pun orang lama, adakah kita saksikan kesinambungan perkara-perkara kepentingan-kepentingan, masalah-masalah yang dihadapi oleh pentadbiran sebelum ni, kabinet sebelum ni disilambungkan ke dalam kabinet dan juga pentadbiran kerajaan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana kita nampak memang dia bukan saja saya tak nak guna kita semula lah, tapi yang reset ini reset with the chess pieces. Dengan yang baru sikit-sikit lah, tapi sikit-sikit pun orang lama. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu kebimbangan, kekhawatiran dan juga kerisauan di pihak pembangkang. Saya selaku pada ketika ini adalah timbalan ketua pemuda Pakatan Harapan. Dan seolah-olah sekiranya ada tukarnya Perdana Menteri, tukarnya kerajaan, sebenarnya tidak, sebab kita adalah sebuah sistem Westminster, collective responsibility, collective collective government dan collective cabinet. Kita bukan sistem presidential. Bermaksud tukarnya Perdana Menteri tak semestinya bermaksud akan tukarnya hala tuju dan tukarnya pentadbiran. Dan atas pengakuan Profesor tadi juga, ini adalah kabinet kesinambungan. Ya, saya mengakui bahawasanya masa suntuk sebelum pilihan raya apa semua, tetapi suara-suara bantahan, rintihan dan nangis-tangisan daripada rakyat sebelum ni dengan laungan kerajaan gagal apa semua, that is real. Dan sekiranya kesinambungan daripada dan kekurang keyakinan terhadap kerajaan itu disinambungkan ke dalam pentadbiran ini, inilah yang dikhawatiri oleh pihak sebelah sini. Tetapi seperti disebut tadi, kita harus beri sedikit masa untuk sebelum kita menghakimi pentadbiran yang sedia ada yang sekarang ini. Dan kita haraplah perubahan dan kekeluargaan yang dilaungkan itu dapat kita saksikan dengan kepala mata kita sendirilah. Okey. Baik, kita dapat respon daripada Profesor Dr. Kartini sendiri untuk menjawab apa yang dibangkitkan oleh YB Howard sebentar tadi. Komen daripada Dr. Kartini. Okey, terima kasih YB Howard. Kita bila mendengar YB Howard bercerita tentang rintihan, tangisan, kita faham beliau sangat berjiwa rakyat. Cuma istilah kerajaan gagal, istilah tidak berjaya, recycle, ini semua saya kira konstruksi sosial yang saya kira sesuai dengan maksud dan posisi Pakatan Harapan sendiri sebagai pembangkang atau kepembangkangan. Itu memang tugas mereka. Tugas mereka untuk menyemak, tugas mereka untuk mengkritik, dan kritikan yang komprehensif kita boleh terima sebagai sesuatu yang baik. Dan kalau kritikan itu terlalu destruktif pun kita persoalkan. Kerana bila mana istilah kerajaan gagal ini, kita nak tanya di mana gagal.
Kalau lihat kepada kepantasan vaksin, tidak ada pula yang dipuji. Okay. Bila vaksin lambat, semua marah. Tapi bila vaksin terpantas, bila mana negara diangkat menjadi antara negara yang terbaik, yang paling pantas mengemudikan National Vaccine Program, tidak pula dipuji. Dan kalau kita lihat sekarang ini, keadaan telah semakin membaik. Cuma ada yang mahu satu perubahan yang begitu pantas. Yang ini yang kita nak kena maklumkan rakyat di sana. Bukan cucuk hari ini, besok kita telah pun imun. Dia ambil masa. Tambah pula kita depan dalam satu template pengurusan yang tidak ada di dunia. COVID-19 adalah pengurusan yang sangat mencabar. Bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Dan New Zealand bila mendapat tahu ada satu jangkitan, semua lockdown. Dan kita melihat SOP kalau dibandingkan dengan negara-negara luar, kita masih patuh dan masih mengikut keadaan mengurus yang sama, dan saya puji yang itu. Dan telah pun dimaklumkan oleh pakar-pakar perubatan bahawa perkara ini mengambil masa. Dan kita mahu rakyat akur bahawa keadaan ini bukan disengajakan kerana ada perkara-perkara yang tak boleh dikawal. Dan ada yang boleh dikawal. Dan usaha ini kita lihat berterusan oleh Kementerian Kesihatan, dan kontinuiti ini sesuai dengan apa yang telah berlaku dahulu dengan sekarang, kerana kita nak memastikan kesinambungan dan sinergi boleh berlaku. Kerana yang kita nak lihat sekarang ini, seandainya pelan pemulihan dan sokongan kepada keluarga kabinet ini boleh terus mendukung, maka kita melihat usaha kepada kelulusan bajet nanti bagi suntikan pelan pemulihan negara ini akan membantu. Dan tambahan pula ada keterbukaan kepada Perdana Menteri yang mengajak kepada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kerana kita juga menghormati Pakatan Harapan pernah menjadi kerajaan suatu ketika dahulu. Dan seandainya pelan pemulihan ini boleh dilaksanakan, kita mahu melihat bahawa peranan setiap MP yang berada dalam parlimen itu boleh melihat dan memantau kawasan masing-masing dan membawa bersama apa jua bentuk bantuan yang disediakan di peringkat pusat. Itu yang kita mahu lihat. Pengekalan kepada menteri yang sedia ada supaya ada kesinambungan, dan jika Perdana Menteri terbuka untuk meneruskan usaha rentas hati dengan menubuhkan Special Task Force bagi mengurus pelan pemulihan negara, saya ingat boleh. Saya yakin pandangan banyak yang baik daripada Pakatan Harapan. Okey, saya nak dapat pandangan daripada Bastian dalam isu ini. Sebelum Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan barisan kabinet, kita difahamkan bahawa beliau ada bertemu dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga bertemu dengan Lim Guan Eng, juga berada di sana. Presiden Amanah juga turut berada dalam mesyuarat tersebut. Tetapi apakah Bastian melihat bahawa seolah-olah sukar sebenarnya untuk wujudkan satu kerjasama di antara pembangkang dan juga kerajaan yang memerintah? Apakah itu masalah yang perlu dilihat dan diselesaikan agaknya? COVID merupakan musuh yang negara. Maknanya ianya perlu dihadapi oleh kedua-dua belah pihak. Dan ianya bukan lagi soal pembangkang ataupun kerajaan, tetapi ianya soal negara, rakyat Malaysia. Dan tradisinya apabila kita menghadapi musuh yang satu, sepatutnya kita bersatu hati untuk menentang musuh yang satu ini. Jadi atas semangat itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengundang ketua-ketua parti daripada pembangkang dan mewujudkan konsep keluarga Malaysia. Kerana adanya kesedaran di kalangan ahli politik. Benar apa yang saudara YB Howard ni cakap tadi, bahawa kepimpinan lama ini telah lama menjadi pemimpin dan mengungkung naratif politik Malaysia.
Sudah tiba masanya mereka untuk berhenti dan melakukan gencatan politik bagaimana Profesor katakan tadi. Kerana dalam konteks menghadapi musuh negara, ini bukan musuh politik tapi ini musuh negara. Perlu ada kesedaran daripada kedua-dua belah pihak, maupun pembangkang baik pun kerajaan. Dan saya merasakan bahawa langkah yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bertemu dengan ketua pembangkang, ianya memberi satu signal yang jelas bahawa daripada kedua-dua belah pihak, kerana kesudian Yang Amat Berhormat untuk menjemput ketua-ketua parti pembangkang dan kesudian ketua-ketua pembangkang untuk hadir, malah menyatakan pendirian bahawa mereka tidak akan mengganggu-gugat kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dan ini merupakan satu perkara yang penting. Adanya kesedaran di peringkat tertinggi bahawa kita tidak boleh lagi bermain politik, kita tidak boleh lagi cuba meruntuhkan kerajaan yang sedia ada. Kita meneruskan juga kesinambungan yang ada ini sehingga kita dapat melepasi dan mengurus COVID ini sebaiknya, dan rakyat sedang menunggu kepimpinan daripada kedua belah pihak memberi fokus daripada kuasa kepada mengurus soal negara dalam menghadapi ekonomi dan yang mencabar ini dan juga masalah COVID. Baik, Dr. Ismail, ini satu isu yang menarik. Kita mendengar tadi sepintas lalu press conference ataupun apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang kabinet ataupun line up kabinet baru Perdana Menteri. Dan memang kita tahu beliau juga tidak memberi satu kredit yang sewajarnya terhadap line up kabinet ini. Jadi apakah ini mungkin satu perkara yang biasa, tetapi mungkin juga Datuk boleh memberi pandangan tersendiri bahawa kalau soal kepercayaan itu, keyakinan itu tidak wujud, bagaimana sebenarnya kita nak melahirkan apa yang dipanggil sebagai Kabinet Keluarga Malaysia? Saya rasa ni sampai masa untuk semua ahli parlimen dan juga wakil rakyat berlapang dada, open-minded dari segi aspek ini, terbuka untuk melihat dan menonjolkan politik matang. Politik matang di sini maksudnya kita boleh mengedepikan persoalan-persoalan remeh-temeh politik itu. Seperti mana kata tadi Bestin Ong, katakan bahawa ini adalah persoalan risiko kesihatan yang telah merangkut nyawa beribuan, jutaan di seluruh dunia, ya. Jadi itu sebabnya dia bukan perkara kecil, dan itu sebabnya sepatutnya di era ini semua parti mengedepikan persoalan lain dan kita bersatu untuk menuju ke arah keluarga Malaysia yang ingin dibuat tadi, iaitu memastikan COVID ini dapat dinyahkan dari muka bumi Malaysia ini. Tetapi persoalan remeh saya rasa perlu diketepikan buat masa ini, sebab saya nampak kemelut ini berlaku kerana banyak rencahnya tau. Rencah di sini maksudnya di satu pihak kita lihat netizen yang menggunakan pendekatan tertentu dengan agenda-agenda tertentu. Media sosial telah menyebabkan ramai orang jadi resah, jadi bingung kerana persoalan-persoalan yang remeh. Akhirnya dia menyebabkan wujudnya satu dipanggil sebagai daripada agenda media ni akan menjadi agenda negara ini, dan akhirnya menjadi public agenda. Bila jadi public agenda, maka persoalan politik itu menjadi lebih utama daripada persoalan yang lain. Contoh saja, ya. Tidak ada salahnya kenyataan oleh yang mantan Yang Berhormat Datuk Seri Adam Baba mengatakan bahawa ICUM itu dapat mengurangkan persoalan itu, kerana dunia pun cakap macam tu. Dan dari kesihatan pun sama, tapi bila dipolitikkan dia akan jadi satu isu. Bermaksud saya juga menelaah, saya juga membaca bahawa banyak ketika itu vaksin belum ada, tapi pada masa itu menjadi satu ketahuan kalau orang sering minum air panas. Sebabnya di China mereka dan juga di Korea dia minum air panas, air suam tau, untuk mengurangkan daripada jangkitan. Jadi adakah salah itu? Tetapi oleh kerana dipolitikkan, dia jadi satu masalah pula kepada beliau. Itu yang saya nampak akhirnya dia menjadi mangsa kepada keadaan politik yang keterlaluan. Bila keterlaluan politik, kita tidak pergi pada matlamat asal kita. Matlamat asal kita adalah untuk memastikan kita dapat bersama-sama menyerang COVID ini, kita menang lagi. Jadi saya harap apa yang dibuat apabila berlaku pertukaran, KJ mengambil tempat sebagai Menteri Kesihatan dan juga Adam Babu mengambil tempat KJ, mereka ni dah tahu di antara kedua-duanya. Tetapi kali ini
okey, pasukan ini orang yang sama juga, cuma button yang berbeza, maka kita harap orang yang sama telah dapat juga meneruskan segala perancangan yang telah dibuat. Bermaksud dalam tempoh seminggu tadi cuma adalah embargo sementara saja tau. Dia macam pause sekejap untuk reset. Macam kalau komputer, kalau ada masalah kita reset balik, bila buangkan panel-panel itu and then buat yang baru. Jadi mungkin akan lebih laju, dia lebih fresh. Ini kaedah-kaedah saintifik yang patut dilakukan, dan saya harap bahawa dengan barisan kabinet yang baru ini dia akan dapat meligankan lagi, ataupun mempercepatkan lagi urusan ya. Jika ada lagi kata orang ada yang pergi kat sana, ada kejahatan. Satu ketika saya pun kecewa bila nak mendaftar vaksin sampai bertanding dalam internet dan dapatkan tempat slot. Kali ini kita harap semua tidak akan berlaku. Kita harap supaya yang terkini pendekatan strategi komunikasi yang baik untuk vaksin ini dapat diteruskan, dan inilah matlamat kita harap. Dan saya fikir bahawa dalam semua ini maka setiap menteri perlu ada juga melantik orang-orang kepakaran luar. Kepakaran luar di dalaman Malaysia ni, pakar-pakar untuk menjadi mungkin penasihat ataupun pemikir di setiap kementerian supaya bersama-sama memikirkan apa yang sepatutnya dibuat. Bagi contoh, banyak pakar-pakar yang ada di dalam Malaysia ni yang boleh dilantik untuk bersama-sama memikirkan dan juga mengembeling tenaga untuk memerangi pandemik ini. Okey, Wabi Howard, sebelum tu saya suka bila Dato' sebut tentang ataupun menggunakan istilah melikan. Orang utara mungkin tahulah apa maksud likan tu. Tapi saya nak dapat pandangan daripada Wabi Howard sendirilah. Bila kita bercakap tentang politik matang, kita bercakap tentang gencatan politik. Ini sering disuarakan yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong juga mengharapkan benda yang sama berlaku. Tetapi pandangan Howard sendiri, apa yang menyukarkan parti-parti politik ini untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai gencatan politik ini sebenarnya, Wabi Howard, dari pandangan anda? Bagi pandangan saya lah, tafsiran kepada istilah-istilah yang disebut oleh rakyat dan juga yang telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang Bertuan Agong. Saya petik yang dititahkan oleh Duli Tuanku, istilah penyatuan dan perpaduan dan kerjasama sebagai satu pasukan. Tiga istilah dan frasa ini. Saya ada yang menyatakan bahawa titah Tuanku ini boleh ditafsirkan sebagai panggilan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Saya tidak sokong atau tidak bantah, tapi ini adalah tafsiran sesetengah pihak. Kerja sebagai satu pasukan pula bagi saya amat jelas bahawasanya Baginda mengajak, menitahkan supaya pembangkang kerajaan yang bakal bekerjasama bersama dengan pembangkang. Okay. Dalam pentadbiran negara. Okay. Adakah itu satu kewajipan? Dan juga saya tidak begitu setuju, tapi ada juga puak-puak di luar sana yang menyatakan kalau langgar benda ni bermaksud derhaka. Saya tak begitu cenderung lah nak guna naratif itu sebab benda tu buruk. Tetapi saya tidak nampak khususnya apabila kita bicara tentang kekeluargaan, kabinet keluarga, saya tak nampak sikap dan semangat kekeluargaan itu sebab melainkan adalah keluarga kadang-kadang anak tiri pun tak begitu gembira pun ditepikan, disingkirkan, dipinggirkan, tapi tetap keluarga. Ahli keluarga yang berkelahi, yang bergaduh pun keluarga juga, tapi dicampak keluar ke jalanan. Tapi apabila kita dengar framing, mungkin Datuk Dr. Ismail boleh faham dari segi framing dia adalah kita nak wujudkan perpaduan dan penyatuan apa semua, tapi antara demo-demo saja atau orang utara depa-depa saja yang nak duk semeja sekeluarga. Tapi keluarga yang lain, pembangkang, Pakatan Harapan, Warisan Muda, APKO, kita pun sekeluarga dalam Parlimen Dewan Rakyat. Tetapi kita tak terlibat dalam pentadbiran. Tidak mengapa. Sebab ini adalah hak pada Datuk Seri Sabri selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Tetapi bagi saya masalah ada dua lapis lah. Satu adalah dengan muka-muka lama, saya bukan nak petik pasal umur. Saya nak petik demen-demen ni yang ada dalam senarai kabinet ni orang lama. Orang yang dah lama bersama, berkelahi pun lama. Gaduh-gaduh demo pun lama. Dan juga dendam-dendam pun pekat juga. Jadi rasanya apabila bubuh ramai orang lama, dendam yang lama itu tetap akan ada. Dan di situlah mungkin akan menyebabkan orang politik lama ni susah untuk mereka nak kerjasama. Dan kita susah nak kerjasama, kerja tak jadi kerana tak bersama. Itulah pandangan saya lah. Okey, menarik apa yang disebut oleh YB Howard. Barangkali Dr. Kartini, ialah banyak yang menyebut tentang kerajaan perpaduan, walaupun kenyataan dikeluarkan bahawa dengan adanya barisan kabinet ini mungkin kita tidak lagi memerlukan apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan itu secara khususnya. Tetapi apa yang menarik juga daripada apa yang disebut oleh YB Howard Lee, kita harus menerima hakikat bahawa kerajaan yang terdahulu dan juga kerajaan sekarang ini saya kira telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa wakil-wakil daripada parti pembangkang juga akan dijemput untuk berada bersama-sama bila membincangkan tentang beberapa dalam jawatan kuasa pembangunan negara, jawatan kuasa itu dan ini, dan ianya memerlukan satu kerjasama yang cukup erat di antara parti pemerintah dan juga parti pembangkang. Tetapi apakah Dr. Kartini melihat bahawa ini mungkin sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan kerana mungkin bagi pembangkang mereka tidak perlu memberi sokongan atau support yang sewajarnya kerana itu mungkin akan lebih mempopularkan kerajaan yang memerintah? Okey, kalaulah secara idealisme, kalau kita nak melihat kepada kepentingannya adalah untuk rakyat, maka persoalan meraih sokongan dan apa boleh diketepikan. Tapi tidak berlaku. Kerana seeing politics as man is a political animal. Semuanya mahukan persaingan dan mahu berkuasa. Tapi kita kena ingat pesan yang di Bertuan Agong bila dia mengatakan selain daripada istilah yang dibawa oleh YB Howard tadi, bagus integrasi berpihak pada kerjasama, mafakat tapi Agong juga mengingatkan mengingatkan bahawa baginda mahu melihat sebuah kerajaan aman dan nyaman. Kemudian menang bukan menang semua, kalah tidak kalah semua. Apa yang tersurat dan tersirat ialah nak mengingatkan kepada semua MP, 220 MP, kita tolak dia yang kosong di Batu Sapi dengan di iaitu tidak ada majoriti yang jelas dalam parlimen. Maka dengan itu kalaulah semuanya bersepakat dan bersama melihat tanggungjawab dan amanah besar ini adalah untuk rakyat, bersama untuk menjalankan pelan pemulihan negara dan menang dalam COVID-19 ini, melawan virus COVID-19 ini, perlu mengenepikan perbezaan pandangan, ideologi dan keinginan keutamaan kepada parti. Walaupun usaha kepada kerajaan perpaduan ini telah pun diusulkan oleh Tan Sri Muhyiddin pada awalnya dengan tujuh perkara menerusi rangka persefahaman rentas parti tadi namun begitu respon pertama yang kita lihat ialah penolakan yang begitu emosional daripada ketua pembangkang sendiri. Dan kemudian bila kita mengharapkan supaya sorry Prof, saya nak perbetulkan kerajaan perpaduan bukanlah apa yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Dia tawarkan CSA saja. Berbeza, sangat berbeza. Saya melihat kepada bagaimana rentas kefahaman parti itu dan ditolak oleh yang jelasnya memang ditolak oleh ketua pembangkang. Walaupun elemen itu antara yang utamanya ialah perubahan institusi boleh berlaku dengan undi 18 tanpa prosedur yang betul, penggubalan tempoh masa Perdana Menteri yang dilihatkan kepada dua penggar dan undang-undang untuk menghalang lompat parti. Kerana masalah lompat parti ini saya lihat besar dalam melihat perubahan politik. Yang kedua, kalau kita lihat trend kepada kurangnya ketiadaan majoriti di parlimen ini akan berterusan. Kerana ianya boleh dilihat kesan daripada persempadanan suara, melihat kepada mix seat di kawasan urban area, maka kita akan melihat bahawa trend ini akan berterusan. Silakan.
seandainya orang Melayu masih berpecah, Hmm. lebih sukarlah untuk melihat majoriti yang jelas di parlimen. Okey, sebelum saya dapatkan pandangan Presiden dan juga Datuk Dr. Ismail Sulaiman, barangkali YB Howard, saya tahu anda ingin mencelah tadi, tetapi bila kita cakap tentang kerjasama yang erat di antara pembangkang dan juga kerajaan, itu yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tetapi apakah YB Howard secara ringkasnya merasakan bahawa undangan yang dibuat oleh kerajaan itu tidak ikhlas, ataupun apakah pembangkang sendiri merasakan bahawa mereka tidak perlu memberi support kepada kerajaan yang sedia ada? Saya tak dapat dengar suara Howard. Saya tidak akan bersangka buruk. Dan saya secara defaultnya rasanya merasakan bahawa undangan Perdana Menteri adalah sesuatu yang tulus dan ikhlas. Okey? Itu jelas. Akan tetapi, apakah sebab di sebalik perlunya undangan itu berlaku? Bagi saya, kalau dari segi analisa dan juga bacaan politik, adalah pihak kerajaan atau majoriti yang dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sesuatu yang tipis. Itu jelas. Hanya berapa kursi saja dan nak capai bilangan kursi itu pun nampak macam adalah goyang sikit. Dan sebabkan apa yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong adalah untuk mewujudkan satu kerajaan, membentuk satu kerajaan yang stabil. Kestabilan itu perlu dicapai melalui satu guarantee on the other side of the table. Maka ambil contohlah, tadi kita pun dah sebut bahawasanya pergolakan di antara blok kerajaan sekarang masih berlaku. Dan apa yang Bastian sebut tadi adalah antara demo-demo ni saja yang boleh dipilih untuk bentuk satu kerajaan, tetapi mereka blok ini, kumpulan ini telah buat hair sebelum ni sampai kerajaan tumbang. Jadi saya rasa tindakan atau telatah atau taktik yang diambil oleh Datuk Seri Ismail Sabri adalah satu safety plan untuk pastikan pihak pembangkang juga ada barangkalinya untuk menyokong sekiranya pihak sebelah sana nak buat kujak kacir, buat raban teben, wujudkan hara, nak tumbangkan kerajaan lagi, ada orang nak jadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri, ada net di sebelah pembangkang. Barangkalinya. Tetapi bagi saya, sekali lagi saya rasa saya akan anggap dengan sangka baiknya Perdana Menteri membuat perkara ini dengan penuh ikhlas untuk menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong untuk wujudkan satu kerajaan yang stabil, walaupun tak cukup bilang untuk sestabil-stabilnya, maka baik kita tarik pembangkang sekali untuk wujudkan satu muafakat, wujudkan mungkin bukan gabungan tapi kerjasama. Tapi adakah kerjasama itu bersamaan dengan kekeluargaan? Itu saya mungkin belum nampak lagi lah. Baik, Bastian, reaksi anda daripada apa yang disebut oleh YB Howard sebentar tadi. Tetapi sebelum tu, Bastian, saya juga dapatkan pandangan anda secara iklan. Kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob menghadapi satu situasi yang sukar juga untuk menamakan barisan kabinet, kerana dia harus memenuhi juga tuntutan daripada Bersatu, tuntutan daripada UMNO sendiri, begitu juga dengan parti-parti lain yang berada dalam pakatan ini. Jadi apakah Bastian melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan line up kabinet yang telah pun diumumkan, that is the best, ataupun itulah yang terbaik setakat ini, Bastian? Macam saya katakan tadi, ianya bukan soal yang terbaik. Ianya soal pilihan yang ada. Tidak ada pilihan lain selain daripada 114 yang sokongan yang diperolehi oleh Yang Amat Berhormat. Dan jadi saya merasakan bahawa rakyat secara umumnya sudah mengalami political fatigue. Sudah tidak mahu lagi adanya perubahan kerajaan. Dan kesedaran ini timbul di kalangan pemimpin-pemimpin lama. Dan mereka sedar bahawa sekiranya perkara ini berterusan, rakyat ada kemungkinan besar rakyat akan menolak mereka.
saya juga melihat apa pandangan daripada YB Howard Lee sepanjang perbahasan ini menyatakan bahawa seolah-olah beliau juga letih dengan permainan politik oleh orang-orang lama. Dan saya ingin memberi amaran kepada pemimpin-pemimpin lama ini bahawa wujudnya gerakan daripada kalangan anak muda yang bipartisanly tidak mahu lagi orang-orang lama ini berada di dalam tampuk pemerintahan negara. Bipartisanly bermakna di semua pihak, baik di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang. Dan sekiranya perkara ini berterusan, mereka melakukan lagi perubahan kerajaan di dalam tempoh yang singkat ini, saya percaya mereka akan tidak lagi mendapat sokongan dan undi daripada golongan muda. Saya YB Howard Lee untuk memberi pandangan tentang perasaan yang dan juga apa yang saya alami di kalangan anak muda. Betul ke apa ni YB Howard, itu perasaan yang bermain dalam jiwa anak muda kita sekarang ini? Tak kiralah daripada parti mana sekalipun. Ada beberapa istilah yang mungkin kasar lah sikit. Muak, jenuh, meluat, marah, tak boleh pakai. Inilah yang keluar dari mulut-mulut anak-anak muda. Dia bersangkut paut dengan perasaan dendam tadi. Dan rakyat mengatakan bahawa mereka tidak perlu menanggung soal dendam mereka ini. Sebab itu saya melihat apabila melangkah kepada dalam kabinet baru ini, soal yang paling utama adalah soal ego. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meletakkan egonya di bawah paras terendah. Dan saya mahu melihat bahawa kerjasama dengan pembangkang dalam bentuk peringkat kabinet parlimen maupun caucus yang membincangkan soal masalah rakyat. Apa yang menjadi kesilapan pemerintahan yang lalu? Mungkin YB Howard Lee boleh terangkan kepada berkongsi pandangan dengan saya. Soal Tan Sri Mahyudin tidak mahu membuka parlimen, dan ini menunjukkan bahawa tiadanya kerjasama, sebarang bentuk kerjasama dengan pembangkang. Walhal parlimen adalah badan tertinggi untuk membincangkan soal yang berkisar kepada masalah rakyat dan juga negara. Pandangan mereka harus diambil kira. Dan saya merasakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri Ismail Sabri perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Dan sebab itu istana juga merasakan bahawa tidak adanya kerjasama dengan pembangkang. Kerjasama itu datang dalam pelbagai bentuk. Pandangan mereka, bangkangan mereka. Dan itulah di mana kita membetulkan bearing perjalanan sesebuah kerajaan. Okey, membetulkan bearing perjalanan sesebuah kerajaan. Saya dapatkan juga pandangan daripada Datuk Dr. Ismail Sualman. Inilah pandangan daripada anak-anak muda sebenarnya, Datuk. Dan nasihat Datuk juga, pandangan Datuk lah di penghujung ruang bicara ini. Masa begitu mencemburui kita sebenarnya. Silakan, Tok. Okey, saya memang menjadi pendengar yang baik dan juga memerhati dan juga menyelidik tentang bagaimana pandangan anak-anak muda terhadap pemimpin dan juga kepimpinan Namun kita perlu ingat bahawa dalam mana-mana negara dia perlu ada kata orang gabungan-gabungan tertentu yang perlu dilihat. Dan walaupun saya nampak dia satu keadaan di mana wujudnya ruang yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak muda ni. Di mana-mana pihak parti pun saya lihat bahawa mereka minta supaya kalau boleh orang-orang yang dah lama ni yang mungkin dah sampai satu tahap, berikan ruanglah kepada muka baru untuk memimpin, mungkin di bahagian, mungkin di cawangan, mungkin di peringkat parti. Mereka ni ada talent, mereka ada bakat, mereka ada kelulusan, mereka memang menjadi orang yang boleh membawa perubahan. Saya nampak di peringkat kabinet yang baru ni bagaimana YB Peja, Faizal Zumu dan juga YB KJ diberikan peranan yang lebih besar. Dan perubahan-perubahan seperti ini harus dipromot oleh kepimpinan kini dan juga di masa depan. Saya percaya bahawa Peja akan juga membawa perkara ini sebagai satu transformasi dalam mendekati rakyat, bukan saja dari segi aspek kata orang mengenai isu yang kita hadapi ini, tapi juga dari segi transformasi secara keseluruhan. Sebab membuat transformasi itu dia ada 3 perkara. Pertama dari segi pemikiran, yang kedua dari segi tingkah laku dan juga tindakan. Sekiranya ini dapat dilihat, ketiga-tiga entiti ini, kita nak supaya mungkin pada masa akan datang, PRU akan datang, komposisinya agak berubah.
apabila ketika itu nanti mungkin anak muda dah mula mendapat tempat, tetapi apa yang kita harap supaya anak-anak muda, gadis-gadis ni kena juga membentuk dan bersedia lah menjadi seorang pemimpin. Ya, kita tak mahu orang yang mungkin dia nampak popular tetapi mereka sebenarnya tidak cukup dari kriteria dia sebagai seorang pemimpin yang akan menangani bukan saja anak muda tapi juga orang tua, orang yang lebih Ruang harus diberikan dahulu, Profesor. di sini. Untuk anak-anak muda mengasah bakatnya. Jika ruang tidak ada, bagaimana mereka nak mengasah bakat mereka dan menunjukkan kebolehan mereka? Saya rasa contohnya yang kita dapat lihat apabila YB Saddiq, Syed Saddiq, satu sampel yang kita boleh lihat dan juga ramai lagi apabila pada PRU lepas banyak anak muda yang sebelum ini tidak begitu popular tapi mendapat tempat. Tetapi persoalan ini ialah kita perlu ada package. Package di sini maksudnya dia bukan hanya berkelibar, ada pengaruh sebagainya, tapi adakah dia boleh mampu membawa perubahan itu untuk pada gelanggang yang lebih besar, iaitu masyarakat, keluarga yang besar yang terdiri pada pelbagaian dan juga kriteria-kriteria tertentu. Jadi itu sebab saya desakan. Dato', mohon maaf, saya perlu celah di sini sekiranya diizinkan. Saya Serengka saja, YB. Sebenarnya anak-anak muda perlu diberi peluang untuk membuktikan. Saya rasa itu tak kuat tepat. Saya sebagai seorang anak muda umur 38, tapi saya pernah pimpini pertubuhan belia yang terbesar di dunia. Di dunia, bukan Malaysia, di dunia. Dan saya pernah jadi exco kerajaan negeri. Dan perkara itu bukan diberi kepada saya tetapi dilantik oleh rakyat sebagai wakil rakyat, dan lepas itu parti memberi ruang, bukan perlu diasah. Saya rasa anak-anak muda perlu diberi kerafannya dan bukan saja diberi peluangnya. Itu saya rasa saya agak Okey, faham. Okey, YB, semakin panas semakin menarik perbincangan ini, tapi sayang sekali kita tak ada masa sebenarnya. Minta maaf pada Prof Dr. Kartini kerana ruang masa yang begitu suntuk. Tapi apapun, terima kasih kepada semua tetamu kita, Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Dr. Ismail Sualman, kepada saudara YB Howard Lee dan juga kepada Bastian On kerana sudi bersama kita. Satu perbincangan yang cukup menarik, tapi masa mencemburui kita. Mungkin di masa-masa akan datang kita bersama lagi untuk bercakap tentang isu-isu seperti ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan seperti yang kami janjikan selalu kepada anda, Ruang Bicara, bahas ini akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan Syakawi.